posisi Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama sekali dalam masalah takfir, balik kepada kaedah bahawa orang yang sabit keislamannya dengan yakin tidak boleh dicabut daripadanya keislaman melainkan dengan hal yang yakin. Maka takfir terhadap ahli bid'ah juga terdedah kepada, tertakluk kepada syarat-syarat yang ada, dan mestilah hilang daripadanya segala halangan-halangan. Dan kita jangan ingat dengan kita berdebat dengan mereka sekali dua kita dah sampaikan hujah. Tak betul. Imam Ibn Taymiyah tulis kitab Bayan Talbis Jahmiyah 10 jilid pun dia tak melihat itu cukup untuk menegakkan hujah kepada semua Asy'ariyah yang ada di zaman dia. Imam Ahmad berdebat di hadapan Ma'mun, di hadapan Al-Mu'tasim, dan orang yang berdebat dengan dia, Ahmad ibn Abi Du'ad apa semua, kalah satu-satu hujah dengan dia. Kan? Mati satu-satu hujah. Last sekali di hujung debat, Ahmad bin Abi Du'ad kata, "Hai Amirul Mukminin, kamu dengar ada hujah-hujah dia, memang kami tak boleh jawab, tapi hang tanya ni ulama-ulama duk ada ni. Siapa dia Ahmad bin Hanbal ni? Semua akan kata dia ni sesat, mubtadi'." Kan? Jadi khalifah pun dah habis semua ulama duk ada, dia kata Ahmad sesat. Kan? So kita boleh bayanglah. Tak? Zaman kita macam tu juga. Kan? Dia pun bukannya ada niat jahat, tapi dia pun nampak macam tu. Kan? Malah Imam Ahmad bagi pasal, sedangkan Ahmad bin Abi Du'ad putih hujah, satu-satu tak ada jawab. Tapi last kali hujah terakhir dia macam biasa. Semua ulama kerajaan semua setuju kata dia sesat. Selesai masalah. Bila Sultan Mamluk yang keluarkan Ibn Taymiyah daripada penjara, dan Sultan ni dia ada grudge dengan dia punya ulama-ulama dia. Okey, dia ada dendam politik. Dan Sultan ni kata dekat Ibn Taymiyah, inilah depa ni lah yang hina kau, yang menyebabkan kau dipenjarakan. Ibn Taymiyah kata, aku faham maksud dia. Maksud dia nak satu sign daripada aku supaya aku boleh halalkan darah dia. Maka aku bangkit, aku kata, wahai Sultan, ini adalah orang kerajaan yang terbaik dalam kerajaan kamu. Kalau kamu bunuh mereka, kamu buang mereka, tidak ada lagi orang yang baik dalam kerajaan. Kan? Jadi lepas daripada itulah, di antara yang ada dalam kerajaan itu ialah qadhi yang hukum itu yang dalam penjara itulah. Qadhi yang paling famous dalam sejarah kehakiman dunia, dialah penakwa raya. Tak ada lah dalam sejarah mahkamah ni hakim merangkap penakwa raya melainkan dalam kes Ibn Taymiyah tu saja. Kan Ibn Taymiyah tanya, siapa qadhi? Aku. Siapa penakwa? Aku. Dia kata, macam mana engkau? Dia kata, macam mana engkau jadi pendakwa, engkau lah hakim? Dia kata, jangan banyak tanya, jawab soalan. Dia kata, tak pernah ada dalam sejarah mahkamah. Bayangkan. Jadi Ibnu Makhlud kata, ma ra'ayna afta min Ibn Taymiyah. Kami tak pernah tengok orang yang paling baik selain daripada Ibn Taymiyah. Macam-macam cara kami buat untuk bunuh dia, untuk cederakan dia, sampai masa dia ada ruang untuk balas kejahatan kami, dia maafkan. Bukan dekat maaf, bela lagi. Kan? Bela. Itu pasal Syekhul Islam bila Al-Bakri dengan Al-Bakri ni orang hidup zaman tu. Al-Bakri ni sebuah kepada keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Seorang ulama yang musuh Ibn Taymiyah, nama dia Al-Bakri. Kan? Masyhur nama dia. Syekhul Islam ada kitab tulis Ar-Radd 'ala Al-Bakri. Kan? Dia bawa geng, angkat geng buat main pukul Ibn Taymiyah tau. Angkat gangster punya. Kan? Tapi bila dia dah depa pukul dia, cedera apa tu, anak-anak murid dia nak pergi balas. Taymiyah kata jangan. Boleh jadi depa ni dapat pahala pukul aku. Dia kata. Anak murid kata, depa dapat pahala pukul hang, jadi hang sesat. Betul lah depa tu. Dia kata tak mestinya. Depa yang sesat, aku yang betul, dia kata. Tapi depa dapat pahala pukul aku. Macam mana? Dia kata idza ijtahada al-hakim fa akhta.
Pasal dia anggap aku sesat setelah ijtihad dia. Dia ijtihad aku sesat. So dia beramal dengan ijtihad dia. Kan? Sampai tak tu. Kan? Oh, kita tak ada nampak lagi. Dah bermusuhan. Kan? Tapi Syekhul Islam melihat dari sudut kaedah yang sering dia sebut. Ahli sunnah a'lamuhum bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Paling tahu kebenaran, paling merahmati makhluk. Jadi ahli sunnah wal jamaah dalam maqam ini seperti biasa, dia bezakan hukum atas perkataan dengan hukum atas orang, individu. Bukan semua orang yang melakukan bid'ah yang dihukum kufur maka kita kata dia kafir. Tidak. Ya? Walaupun kekufurannya itu even Ibn Taymiyah berhadapan dengan golongan ahli bid'ah lebih besar. Mereka yang membenarkan istighatsah dengan makhluk. Ya? Tetapi mereka bukan menafikan, bukan mereka mendakwa boleh semua selain Allah Ta'ala. Syubhat al-mujawwizina lil istighatsah ialah al-istighatsah laysat ibadah. Of course, kalau orang yang istighatsah dengan Nabi, madad ya Rasulullah ni, kita suruh dia pergi sujud dekat patung Buddha, mampu dia tak mau sujud? Dia kata dia orang Islam. Kan? Kalau kita suruh dia pergi cium patung Jesus, macam Pope cium tu, tak tahu kalau tabaruk tak tahu. Tapi kalau dia masih lagi waras keislaman dia takkan buat lah. Kalau dia buat sampai tahap tu memang confirm lah. Kan? Tapi kalau kita kata dia masih Islam, dia takkan buat benda tersebut. Dia takkan pergi sujud dekat Pope macam kardinal sujud. Kan? Jadi maknanya mereka ni masih beriktikad hanya Allah yang layak disembah. Syekh Islam tidak mengkafirkan Al-Bakri, tidak mengkafirkan. Kadang syubhah. Kan? Syubhah. Di antara specialty Syekh Islam juga, Syekh Islam menolak pandangan yang dibawa oleh ahli kalam yang membezakan orang yang tersalah dalam masalah usul dengan masalah furu'. Dia berkata ahli kalam yang masyhur dalam pandangan mereka, kalau tersalah dalam akidah tidak ada uzur. Tidak ada uzur dalam masalah akidah, dia berkata. Syekhul Islam menolak keras, dan Syekhul Islam kata di sini tidak diketahui pandangan ini daripada salaf. Bahkan tidak dibezakan ijtihad dalam masalah akidah maupun dalam masalah furu'. So tak ada beza. Mujtahid hadis, idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajr wa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Kalau betul dua pahala, salah satu pahala. Kebanyakan ulama ahli kalam mengkhususkan hadis ini dengan kesalahan dalam masalah fiqh. Dan mereka tidak memberi uzur kepada orang yang tersalah dalam masalah akidah yang masyhur di sisi ahli kalam. Walaupun ada ulama kalam lain juga yang sependapat dengan Ibn Taymiyah. Tapi Ibn Taymiyah kata ahli qiblat walaupun tersalah dalam masalah akidah, tetap kalau dia berijtihad, ijtihad memang tujuannya nak ikut kebenaran, bukan kerana hawa nafsu, diberi pahala walaupun tidak mendapat dua pahala, satu pahala atas ijtihad dia, tujuannya nak ikut Rasul. So kaedah ahli sunnah wal jamaah yang sejahtera ini membolehkan kita berlapang dada dan sejahtera terhadap ulama-ulama yang besar ini, walaupun mereka ada kesilapan dalam ijtihad dalam akidah, tidak ada masalah untuk kita mengambil manfaat daripada karangan-karangan dan tulisan-tulisan mereka. Contoh ahli kalam, bila kita cakap benar, dia pun tak boleh faham. Dia pun kata macam mana kalau dah kata akidah Asy'ariyah kufur akbar, macam mana kata Asy'ariyah tak kafir? Dia pun tak boleh faham. Pasal bagi dia pun, kalau kita dah kata benda ni kufur dalam akidah, confirm lah kafir. Yang boleh uzur ni hanya dalam masalah fiqh. Kita kata kami tak setuju dengan kaedah tu pun, kami tak setuju. Kaedah hampa buat tu di sisi kami bid'ah. Kan? Kaedah bahawa kesalahan yang diberi uzur hanya dalam fiqh, tak betul. Bahkan boleh jadi ada ijtihad dalam fiqh yang tak diberi uzur.